Buletin Didik 2 September bersama saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pelajar Kolej Vokasional Keningau dinobatkan antara 10 finalis terbaik untuk Check ORG Global Student Prize 2022, anugerah yang menawarkan hadiah $100,000 Amerika. Kejayaan anak kelahiran Sabah Alisha Asa, 20 tahun, menjadi kebanggaan negara apabila menjadi satu-satunya pelajar Malaysia dalam senarai finalis anugerah itu. Pelajar Diploma Teknologi Pembinaan itu terpilih daripada lebih 7,000 pencalonan dan permohonan dari 150 negara. Melalui kenyataan yang dikeluarkan, Check ORG, Alisha telah mengetuai beberapa inisiatif sekolahnya dalam aktiviti berkaitan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Inisiatif itu memberi fokus kepada pelajar vokasional dan pelajar berkeperluan khas. Misi Alisha juga memberi inspirasi kepada wanita lain untuk menceburi bidang vokasional yang sering didominasi oleh lelaki. Alisha turut mengetuai projek sains, teknologi, kejuruteraan, seni dan matematik STEM di sekolahnya yang melatih rakan sebaya dan guru. Projek itu menjadi penerima pertama geran STEM berjumlah $1,000 daripada Yayasan Awesome yang berpusat di Amerika Syarikat. Selain itu, Alisha merintis program pertukaran antarabangsa dengan beberapa sekolah di Korea Selatan serta mengetuai pasukan yang kesemuanya wanita sebagai pemenang inovasi komuniti di Hackathon Belia, Literasi Media dan Maklumat Global, anjuran bersama UNESCO dan Korea Selatan. Pasukannya membantu menangani salah maklumat berkaitan COVID-19 dengan mendidik orang ramai tentang berita palsu dan penipuan. Menerusi usahanya, Alisha telah memperjuangkan peningkatan peluang pendidikan kepada golongan wanita, pelajar vokasional, pelajar luar bandar dan golongan kurang upaya. Pemenang anugerah dijangka diumumkan pada Minggu Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di New York akhir bulan ini. 25 daripada 104 sekolah di Perlis dipilih untuk menyertai program perintis Go Digital Schools. 20 sekolah rendah dan 5 sekolah menengah itu dipilih bagi melaksanakan aplikasi digital yang disediakan sebuah syarikat swasta iaitu Mi12Pay Digital Sendirian Berhad. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri, Naharuddin Othman berkata, pihak sekolah boleh memilih 15 perkhidmatan digital yang disediakan, antaranya pembayaran tanpa tunai, pembelian barangan kitar semula dan sistem kehadiran. Pihaknya telah mendapat kelulusan daripada Kementerian Pendidikan KPM untuk program Go Digital yang dilaksanakan sepanjang tahun ini. Tambahnya, siri jelajah ke sekolah di seluruh negara giat dijalankan bagi memperkenalkan teknologi ini dan berjaya menarik minat warga sekolah dan pelajar. Bagi meningkatkan tahap pencapaian matematik sekolah rendah di luar bandar, Yayasan Pelajaran Mara YPM menganjurkan program Maths for Rural Kids atau MARK. Program tajaan Yayasan Maybank itu menyasarkan 100 orang murid tahun 5 dari 8 buah sekolah sekitar Berseri Perlis. Program yang bakal berlangsung selama 6 bulan itu melibatkan 20 sesi kelas bagi pelajar yang terpilih. Keistimewaan program ini, pelajar berpeluang mempelajari subjek matematik berkonsepkan Fun Mathematics yang diajar oleh guru-guru pakar KPM mengguna pakai modul khas. Program itu diharap dapat memupuk minat dalam kalangan pelajar untuk mempelajari subjek matematik, seterusnya meningkatkan tahap pencapaian murid. Kaedah pengajaran dan pembelajaran PDP konvensional yang bergantung kepada nota dan kuliah semata-mata tidak lagi relevan pada masa kini. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Noraini Ahmad berkata kaedah PDP perlu bersifat praktikal dan berupaya memenuhi kehendak pasaran pekerjaan. Sebagai usaha memenuhi kehendak industri, aspek strategi serta bahan yang digunakan dalam reka bentuk kurikulum adalah sangat penting, terutamanya dalam menghasilkan pengalaman PDP yang lebih menarik dan mengujakan. Selain itu, ia memerlukan sektor pendidikan tinggi untuk melakukan inovasi berskala besar. Dalam proses untuk menggarap idea baru, kita sewajarnya merubah kebiasaan minda kita agar berfikir secara di luar kebiasaan dan melihatnya dari pelbagai sudut yang berbeza. Kita perlu mempersoal dan sentiasa menilai semula segala amalan lazim kita sebelum ini. Jika sebelum ini pendekatan yang kita gunakan adalah bersifat incremental innovation atau penambahbaikan yang dibuat
berskala kecil, maka sekarang ini transformasi yang dilaksanakan sewajarnya menggunakan pendekatan breakthrough atau radical innovation. Beliau berkata demikian dalam ucapan pada anugerah khas Menteri Pengajian Tinggi, Reka Bentuk Kurikulum dan Penyampaian Inovatif di Putrajaya. Serta inklusif kepada Hujan lebat berterusan dijangka melanda negara mulai pertengahan November ini yang mampu membawa banjir besar pada penghujung bulan itu. Ketua Pengarah Met Malaysia, Muhammad Helmi Abdullah berkata, impak cuaca ketika itu lebih signifikan ekoran monsun timur laut yang aktif ketika itu. Dalam satu kenyataan, beliau memaklumkan peningkatan taburan hujan turut disebabkan fenomena La Nina yang dijangka berlaku sehingga awal tahun depan. Bagi Oktober pula, fenomena hujan ribut petir yang berpotensi menghasilkan angin kencang, hujan lebat dan banjir kilat dalam tempoh singkat dan berskala kecil dijangka berlaku. Mengulas isu Tarikh Pilihan Raya Umum PRU, beliau berkata kemungkinan berlaku banjir besar adalah kurang jika ia dilaksanakan pada awal November. Situasi itu bagaimanapun berbeza jika ia diadakan pada Disember, yang mana wujud risiko tinggi untuk berlaku hujan lebat berterusan dan banjir skala besar. Bersua kembali, bagi menyemai semangat cintakan negara dalam kalangan pelajar, Sekolah Kebangsaan Subang Bestari 2 menjayakan program Kayuhan Merdeka membabitkan 50 pelajar baru-baru ini. Program dengan kolaborasi SK Taman Bukit Subang itu diadakan bersempena sambutan kemerdekaan ke-65. Menerusi program itu, guru dan peserta yang terdiri daripada pelajar dan kaki tangan sekolah mengayuh basikal sejauh 5 km. Polis bantuan turut ditempatkan di sepanjang laluan kayuhan untuk memastikan aspek keselamatan. Penyelaras program Dasuki Muhammad berkata, rancangan membuat kayuhan kolaborasi antara sekolah ini telah lama dirancang dalam usaha mengeratkan hubungan guru, murid dan warga sekolah. Ia juga dirancang sebagai acara tahunan bagi menambah keceriaan pelajar menyambut ulang tahun kemerdekaan bersama rakan mereka dari sekolah lain. Kolaborasi ini bukan sahaja baik untuk guru tetapi juga pelajar dengan pengisian bermakna dalam mengingati perjuangan terdahulu. Secara tidak langsung, pelajar juga dapat mencipta persahabatan dengan rakan dari sekolah lain demi kelangsungan pendidikan mereka. Aktiviti Hari Kebangsaan yang dijayakan Tabika Kemas di sekitar Batu Gajah, Perak baru-baru ini pula agak unik. 65 kanak-kanak dibawa melawat kapal korek Tanjung Tualang nombor 5.5. Menurut Pengurus Besar Komunikasi Strategik MB Inc., Siti Kamisahbi, aktiviti lawatan ini dibuat bagi menyemarakkan lagi semangat cintakan tanah air dalam kalangan generasi muda. Mereka sangat ceria, mereka sangat bijak dan mereka sangat teruja apabila mereka mendapat peluang dan ruang dan pengalaman untuk berada sendiri dan mengetahui serba sedikit tentang sejarah kapal korek di antara satu-satunya yang masih berdiri di Malaysia sekarang ini. Mereka sangat teruja dengan soalan-soalan yang ditanya kepada kami dan juga kepada guru-guru yang membawa mereka ke semari. Kesemua murid berusia 4 hingga 6 tahun dibawa masuk ke dalam kapal korek dan diberi penerangan ringkas mengenai sejarah biji timah serta fungsi dan sejarah kapal korek itu sendiri. Dia orang suka tengok kapal sebenarnya. Sebabnya ada yang tak nak keluar pun. Sebab bila tengok kapal tu, mula dia orang sangka kan sebenarnya walaupun kita orang komuniti setempat tapi tak datang kat sini. Jadi bila ada 31 Ogos ni, mula tu kita orang nak buat kat tempat masing-masing. Tapi bila terfikir balik, kenapa kita tak buat kat 35? Sebab itu kan tempat sejarah. 31 Ogos kan tempat-tempat bersejarah. Jadi bila kita buat macam tu, jadi komuniti setempat tu akan pergi. Yang seronok hari ni sebab ada yang kami orang asli kan, jadi kami jarang nak sampai tempat-tempat macam ni. Bila sampai tempat macam ni memang seronok lah. Ibu bapa pun banyak tanya. Dari awal lagi nak. Tak sabar nak sampai sini. Lawatan turut disertai alumni pelajar Tabika Kemas.
Di Perak, 97 warga emas yang menetap di Rumah Seri Kenangan Seri Iskandar diraikan dalam satu program kemasyarakatan Amal Kasih Warga Penyayang. Menurut penganjur, Mio Razali Abdul Rahim, program mengumpulkan belia dari sekitar daerah Perak Tengah untuk menceriakan penghuni di sini. Selain menyantuni warga emas dengan jamuan makan dan hadiah, turut diadakan ialah khidmat gunting rambut secara percuma, lawatan ke asrama penghuni dan kuis mengenai kemerdekaan. Alhamdulillah, hari ini program yang kita lancarkan berjalan dengan baiklah. Saya tengok orang-orang yang ada di sini pun berasa gembira atas keprihatinan kita kepada diorang kan. Diorang pun dah lama tak bersama, mungkin dah lama tak buat program macam ni kan. Jadi hari ini bila kita datang menyantuni diorang rasa seronok. Terselah diorang punya keseronokan. Tambahnya, selain menceriakan warga emas, program ini juga bertujuan memupuk semangat kesukarelawan dalam kalangan belia sempena Bulan Kemerdekaan. Ia juga diharap dapat menimbulkan rasa cinta dan kebersamaan dalam komuniti setempat. Bermatlamat memartabat dan membangunkan industri tekstil, terutamanya tenun Pahang Diraja. Simposium Tekstil Tradisional ASEAN kali ke-8 bakal menghimpunkan lebih 200 penggiat seni tekstil, artisan dan penenun dari Asia Tenggara. Dianjurkan Yayasan Tenun Pahang Diraja, ia menjadi platform perbincangan dan berkongsi maklumat dalam isu pemeliharaan dan kelestarian tekstil tenunan asli di rantau ini. Tenun Pahang Diraja memang itu satu yang kita nak pamerkan supaya menunjuk kepada semua peserta-peserta dan orang asing dan orang awam. We have improved. Kita pun dah kita punya tekstil ni memang dah tinggi mutunya. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu program Malaysia Hari Ini MHI di Sri Pentas siang tadi. Berlangsung 6 hari bermula 25 September. Acara itu akan menampilkan keindahan seni tekstil negara termasuk songket dan batik. Turut dipamerkan teknik penghasilan seperti tekad, tenun, telepuk dan menggerus. 19 kertas kerja akan dibentangkan 13 negara termasuk Brunei, Kemboja, India, Indonesia, Kanada, Laos dan Belanda. Majlis perasmiannya akan disempurnakan Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah pada 26 September. Pelbagai aktiviti menarik turut diadakan seperti pameran, demo pembuatan kraf dan jualan pelbagai hasil kraf. Untuk maklumat lanjut, boleh layari laman Sesawang Tertera. Sekumpulan sukarelawan di sebuah pusat penetasan penyu di Tanjung Jara, Dungun, Terengganu terkejut apabila menemui seekor anak penyu berkepala dua. Kumpulan terbabit menemui penyu yang dipercayai telah menetas sejak 3 hingga 5 hari itu ketika sedang melakukan pemeriksaan sarang pada pagi Selasa lalu. Pengurus projek konservasi Lang Tengah, Turtle Watch, Adi Baza Abah ketika ditemui berkata, penemuan itu adalah yang pertama bagi anak penyu berkepala dua yang masih hidup. Jelasnya, pada awalnya, dia ternampak anak penyu yang cuba keluar dari sarang di celah timbunan pasir dan menyangkakan ia situasi biasa. Namun dia terkejut apabila melihat anak penyu itu mempunyai dua kepala. Menurut Adibah, ia adalah penemuan yang pertama seumpamanya di pusat penetasan tersebut sejak ia dibuka pada 2016. Kejadian ni kami rasa memang macam is very rare lah, memang jarang berlaku. Untuk saya sendiri ini adalah kali pertama dekat sini yang hidup. Pada tahun lepas kami pernah jumpa satu anak penyu
yang tak, berkepala dua juga tapi dia tak hidup kami jumpa dalam telur. Tambahnya, mereka telah menyerahkan reptilia marin itu kepada Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu Jabatan Perikanan di Rantau Abang untuk tindakan lanjut. Sebelum ini, pihaknya telah menemukan anak penyu kembar dalam sarang yang sama dan ia telah diawet untuk tujuan pameran dan pembelajaran. Katanya sehingga Ogos, 278 sarang penetasan melibatkan lebih 20,000 penyu dan tuntung laut telah dieramkan di pusat konservasi itu. Sesi persekolahan di seluruh Shanghai, China bermula kembali semalam selepas berbulan-bulan ditutup bagi mengekang penularan COVID-19. Pembukaan semula itu disertai SOP yang ketat termasuk mengambil suhu pelajar sebelum dibenar masuk ke sekolah, tidak seperti di kebanyakan negara lain. 3月份就在家里了，一直在上网课，或者自学。今天把他送到学校的时候，大人是觉得挺轻松的，我觉得他也挺开心的吧，很久没去学校了。没有担心，因为学校在防控方面每天都要安排小朋友做一次核酸，而且是学校统一安排做核酸，所以说非常方便。对于上海疫情防控还是蛮有信心。 Hub Keuangan China itu menutup semua sekolah pada awal Mac lalu sebelum seluruh bandar menjalani sekatan pergerakan disebabkan penularan COVID-19 paling teruk pada April dan Mei. Shanghai yang menempatkan 25 juta penduduk melanjutkan ujian saringan mingguan percuma sehingga hujung bulan ini. Pada hari Rabu, tiada kes jangkitan tempatan dilaporkan. Sebuah syarikat di India mencipta topi keledar khas dalam usaha mengurangkan impak pencemaran udara. Ia dilengkapi penapis dan kipas pada bahagian belakang dan mampu menyingkirkan bahan cemar di udara pada peratusan tinggi. Shelios Technology Labs telah memulakan inovasi mereka bentuk topi keledar itu yang disifatkan sebagai pertama seumpamanya di dunia. Topi keledar itu direka berikutan tahap pencemaran udara yang tinggi di India, terutamanya di New Delhi. Justru, inovasi mereka bentuk topi keledar itu dengan unit pembersih udara dipasang dengan penapis serta kipas berkuasa bateri dilihat sebagai alternatif terbaik bagi mengurangkan kadar pencemaran udara. Penjualannya bermula pada 2019 dan ujian yang dilakukan oleh Makmal Bebas mengesahkan ia boleh menyingkirkan lebih 80% bahan pencemar. Difahamkan, permintaan tahunan terhadap produk itu telah mencecah 30 juta unit. Ia dijual pada harga RM4,500 atau RM252, hampir 4 kali ganda berbanding kos topi keledar biasa. Disebabkan berat topi keledar itu 1.5 kilogram, Shelios akan bekerjasama dengan pengilang besar untuk membangunkan versi yang lebih ringan. Okey, next basic yang kedua ialah catching, iaitu tangkap bola. Okey. Laporan sukan, cabaran Malaysia di saingan badminton terbuka Jepun di Osaka berakhir hari ini. 3 wakil terakhir negara yang beraksi di suku akhir tewas di tangan lawan masing-masing. Beregu lelaki profesional Teo Yi Ong Yu Sin dikejutkan dengan kekalahan kepada pasangan Korea Selatan Choi Sol-gu Kim Won-ho dalam pertarungan 3 set. Yi Yu Sin yang berada di kedudukan ke-9 dunia menang set pertama 21-17. Namun mereka mengekalkan momentum apabila tewas 17-21 di set kedua. Set penentuan Sol-gu Won-ho yang menghuni ranking ke-34 mendominasi permainan menang 21-13 untuk mengesahkan kemaraan ke separuh akhir. Sementara itu beregu campuran muda negara Ho Pangron dan To Iwi terpaksa akur dengan kekalahan kepada pasangan nombor 2 dunia Zheng Siwei Huang Yaqiong. Hanya 26 minit diperlukan pasangan Cina itu untuk menang straight set 21-10, 21-13. Satu lagi beregu campuran negara Tan Kian Meng, Lai Peijing ditunjukkan jalan keluar selepas tewas di tangan pilihan keempat dari China Wong Yilu, Wang Dongping 16-21, 15-21.
Hanya satu perlawanan Liga Super berlangsung menyaksikan Sabah terlepas peluang untuk menjarakkan kedudukan di tempat kedua apabila seri 2 sama dengan KL City semalam. Meskipun beraksi di hadapan penyokong sendiri di Stadium Likas, skuad Sang Badak jelas gagal memanfaatkan kelebihan itu. Tuan rumah dikejutkan dengan gol awal lawan pada minit kelima hasil tandukan pemain import Giancarlo Gallifuca. Tamat separuh masa 1-0 memihak KL City. Giliran Sabah pula dilihat lebih mendominasi permainan di babak kedua. Sabah memecah kebuntuan untuk mencari gol penyamaan menerusi Dominic Tan minit ke-47. Namun kedudukan itu tidak bertahan lama apabila KL City kembali menjarakkan kedudukan kepada 2-1. Kali ini menerusi Akram Mahinan minit ke-60. Sabah sekali lagi berjaya menyamakan keputusan semasa 2 sama hasil penyudah sepakan percuma Sadil Ramdhani 5 minit sebelum tamat permainan. Sambutan Hari Sukan Negara atau HSN 2022 akan dilaksanakan secara serentak di seluruh negara bermula 7 hingga 9 Oktober ini. Majlis perasmiannya pula pada 8 Oktober di Putrajaya. Kementerian Belia dan Sukan KBS dalam kenyataannya berkata antara aktiviti yang dirangka ialah Putrajaya Night Marathon, Karnival Sukan Air dan Kejohanan e-Sukan. HSN 2022 dijangka menarik penyertaan 4.5 juta orang dengan sambutan di peringkat kebangsaan, negeri dan daerah. Untuk rekod, HSN tahun lalu disambut di seluruh negara secara hybrid susulan pandemik COVID-19. Manakala HSN 2020 terpaksa dibatalkan ekoran wabak itu. Pelumba Ineos Grenadiers yang juga pemenang pingat emas Sukan Olimpik Tokyo, Richard Carapaz gah mengungguli peringkat ke-12 perlumbaan La Vuelta di Sepanyol. Namun tumpuan lebih terarah kepada pemegang jersey merah Remco Evenepoel dari pasukan Quick Steps Alpha Vinyl yang terus berjaya mengekalkan penguasaan walaupun terbabit kemalangan ketika perlumbaan berbaki 45 km menuju penamat. Perlumbaan sejauh 195.5 km dari Solabrena ke Penas Blancas melibatkan laluan berbukit sederhana dengan tumpuan pastinya terarah kepada pemegang jersey merah Remco Evenepoel. Namun insiden ketika 45 km menuju penamat hampir menjejaskan peluangnya untuk mengekalkan kedudukan teratas. Tiada kecederaan serius, Evenepoel memilih untuk meneruskan kayuhan bagi memastikan kelebihan menerusi catatan masa dapat dikekalkan. Persaingan menuju penamat laluan yang agak berbukit menyaksikan pelumba Ineos Grenadiers Richard Carapaz mengerah seluruh kudrat untuk berada di depan dan usaha itu berhasil apabila dia ceria membuat penamat solo untuk mengungguli peringkat kali ini. Sementara Evenepoel walaupun menamatkan perlumbaan bersama kumpulan belakang, dia masih mengekalkan kelebihan 2 minit 41 saat berbanding pencabar terdekat Primož Roglič untuk terus menyarung jersey merah pendahulu keseluruhan. Paparan 2 angkasawan Cina yang melakukan misi luar kenderaan di angkasa lepas mengakhiri buletin didik. Mereka keluar dari stesen angkasa Tiangong semalam dan pulang ke kabin awal pagi tadi selepas 6 jam. Saya Zaidi Zubir, salam hormat dan jumpa lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم